Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Alif kerana sanggup bersama dengan kita meneruskan kelas kita ini, kelas membaca kitab Kamil Fit Tarikh karangan Imam Al-Athir, yang mana insya-Allah kita akan teruskan dari halaman ke halaman. Bagi mereka yang kali pertama masuk ke kelas ini, selamat datang. Dan saya alu-alukanlah supaya menonton balik siri pertama dan kedua sudah pun dimuat naik, ada di dalam Telegram kita lah. Dalam Telegram boleh semak. Jadi Telegram sekarang ni dah boleh buat pin message, banyak pin message. Jadi bila tekan pin message tu sebelah kanan, kita boleh tengok nota-nota ataupun perkara penting yang saya dah letakkan sebagai pin message lah. Jadi dekat situ kita boleh tengok pengajian yang sebelum ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-7. Betul, 6 ke 7? 7 dan akan teruskan seperti mana sebelum ini. Dan insya-Allah dalam tempoh sejam kita akan dibimbing oleh Ustaz Alif untuk membaca. Dan selepas itu kita akan peruntukkan setengah jam untuk kita bersoal jawab atau bagi pandangan lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada Ustaz Alif untuk memulakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, pada rakan-rakan sepengajian, kepada cikgu-cikgu, guru-guru yang mereka yang mengkaji tentang sejarah Islam. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk kepada siri yang ketiga berkenaan dengan pembacaan kitab Kamil Fit Tarikh karangan Al-Imam Al-Mu'arrikh Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala. Jadi seperti mana yang saya sebutkan minggu lepas, kita maksudnya majlis bacaan ini bukanlah untuk kita membahaskan secara kritikal ataupun kita kata untuk lebih spesifik lah, ataupun dalam bentuk kajian ilmiah, perdebatan dan sebagainya. Tak. Cuma pada majlis ini kita nak tengok apakah bentuk isi kandungan kitab Al-Kamil Fit Tarikh ini, dan saya tidak akan ulaslah berkenaan dengan pendapat-pendapat ataupun kajian-kajian yang telah dilakukan. Sudah pasti banyak kajian yang telah dilakukan tentang kitab ini. Cuma saya hanya akan insya-Allah akan pergi baris perenggan ke perenggan daripada kitab ini untuk kita melihat dan memahami apakah kandungan dan kita kata bait-bait kata yang disebut oleh ataupun ditulis oleh Imam Ibnu Athir. Adapun kalau barang siapa yang teringin untuk baca lebih lanjut ataupun melihat kajian-kajian yang telah dilakukan, mungkin boleh rujuk kepada kajian-kajian tersebut, yang mana itu mungkin kita kata lebih mudah bagi kita untuk memahami berkenaan dengan Al-Kamil Fit Tarikh ini. Jadi seperti biasa, untuk bacaan ini kita akan pergi satu persatu, dan kalau andai kata ada perbincangan selepas ini, kita boleh kemukakan di soalan ataupun di sesi soal jawab selepas ini. Jadi saya tidak akan panjang-panjang lah untuk membahas tentang kajian-kajian yang dilakukan. Saya hanya fokus kepada pembacaan kitab ni. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan sambung kepada muka surat yang ke-7 di baris yang bawah. Minggu lepas kita dah masuk separuh dan sehingga melangkau ke muka surat yang ke-8.
Jadi kita ambil semula pada perenggan yang pertama ni. Okey. Kata Ibnu Athir, qala al-musannif, falamma jama'atu aktharuhu a'radtu anhu muddatun tawilah li hawadithin tajaddudat ataupun tajaddadtu. Okey. Jadi mafhum dia ataupun kita kata terjemahannya lebih kurang, dan ketika mana Ibnu Athir ataupun ketika mana saya jamak tu wujud pada Ibnu Athir, ketika mana saya mengumpulkan maklumat-maklumat berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang sampai ataupun yang didapat diperolehi oleh beliau, aktsaruhu, dan kebanyakannya di'aratu anhu muddatut tawilah. Kebanyakannya peristiwa yang dikumpulkan itu adalah kita memaparkan peristiwa sejarah yang okey, sekejap. Oh. Okey, sorry. Ya, kejap Okey. Jadi kata kat sini kebanyakan peristiwa ataupun maklumat yang dikumpul oleh Imam Ibn Athir itu dia mencakupi satu tempoh masa yang panjang. Li hawadisi tajaddatu, dan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang kita kata yang berlaku mengikut zaman dan berlaku mengikut era. Jadi itulah yang kita dapat faham. Sebab kebanyakan sejarawan dia mengumpulkan maklumat tu, ada yang mengumpul untuk satu zaman dan ada juga yang mengumpulkan pada untuk satu tempoh masa yang panjang. Walaupun kita kata beliau sejarawan tu tidak hidup pada waktu yang panjang itu ataupun tidak hidup pada zaman-zaman sebelum ni, tapi mereka ini jenis yang kita kata mengumpulkan maklumat. Sebagaimana para al-muhaddis mengumpulkan hadis, dan para muarikh ni pun mengumpulkan maklumat-maklumat catatan sejarah yang dicatat pada zaman-zaman sebelum mereka. Cuma beza dia kita kata para ulama ni ada yang jenis sekadar okey, ada yang hanya mengkaji kepada apa yang berada di zaman mereka, dan ada yang jenis yang ambil cakna dia akan mengumpulkan daripada maklumat daripada zaman-zaman yang lepas-lepas kemudian digabungkan dengan zaman dia. Wa qawati'un tawallat wa ta'addudat. Okey, ni sama je. Dan juga qawati' ataupun kita kata peristiwa-peristiwa ringkas ataupun kita kata anekdot lah. Bahasa mudah anekdot. Kata-kata pendek kan, yang ada banyak macam-macam jenis ataupun yang berbilang-bilang, ta'addud ataupun kita kata banyaklah. Wa li'anna ma'rifatih bi hadzal naw'u kamaltu wa tammamtu. Okey. Okey, jadi kerana itulah yang pada Ibnu Athir katanya setakat yang mana yang diketahui oleh beliau. Maksudnya wali'anna ma'rifati bi hadzal naw'u kamaltu wa tammamtu. Maksudnya apa yang dikumpulkan oleh beliau kita kata kita kata setakat mana ataupun mencukupi ataupun setakat mana yang beliau tahu ataupun setakat mana keilmuan beliau terhadap itulah. Jadi dengan kata lain, beliau mengumpulkan peristiwa-peristiwa itu dan selari ataupun berpandukan ilmu yang ada pada beliau. Maksudnya diiktiraflah kat situ bahawa selain daripada di luar pengetahuan dia, dia tak akan masukkan. Maksud tu. Summa inna nafaran min ikhwani wa dhawil ma'arif wal fadail min khilani mimman ara muhadasatihim nihayatun atwari. Betul. Beliau pun ceritalah, dia kata bila disebabkan oleh usaha yang beliau lakukan mengumpulkan maklumat, peristiwa sejarah apa semua itu, Ibnu Athir menceritakan bahawa adalah senafaran, sekumpulan ataupun sebilangan daripada ikhwani ataupun sahabat-sahabat ataupun rakan taulan dia, dan wazawil ma'arif wal fadail, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki kita kata yang kita kata yang memiliki kedudukan dan sebagainya,
mimman ara muhadatsatihim nihayat atwari, mimman ara. Dan mereka-mereka yang melihat perbualan, maksudnya ni nak ceritakan ni dia tak masuk ke sejarah ni, dia ceritakan macam mana keadaan situasi sebab masa beliau menulis kitab ni, dia menyusun. Dia kata dia sebutlah ada dalam kalangan sahabat dia, ada dalam kalangan orang yang sekeliling dia, dan ada juga orang yang mendengar perbualan-perbualan daripada kita kata muhadatsatihim. Ada yang melihat mereka ini berbincang-bincang, sembang-sembang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Nihayatul Atwari. Dan kata Nihayah Atwari, dia merujuk kepada tentang usaha. Seolah-olah macam kita dapat faham, seolah-olah macam Ibn Asir ni menceritakan bahawa ramai yang tertanya-tanya bilakah nak siap dan tulisan Ibn Asir ni. Maksudnya macam ada orang mereka tertanya-tanya lah, bilakah kitab ini akan disiapkan. Sebab kalau ikutkan kamus, atwar tu bermaksud had ataupun limit. Maksudnya kita boleh faham limit ataupun bilakah masa yang habis untuk menyiapkan kitab tersebut. Maksudnya begitulah. Sebab kita kena faham ayat Ibn Athir dalam perenggan ni dia bukanlah berbentuk direct, bukan berbentuk terus. Dia lebih kepada menceritakan gambaran peristiwa, dan kita boleh tengok kalimah-kalimah yang digunakan tu ada unsur-unsur kita kata balaghahnya kan, macam kita kata penghujung dia sama kan. Maksudnya pemilihan perkataan itu dia sedikit sukarlah untuk kita faham secara terus. Tapi dia menceritakan apabila ada balaghah bermaksud nak menceritakan gambaran suasana, gambaran situasi kepada pembaca. Wa'adduhum min amthali majalisi wasumari. Lepas tu dia kata lepas tu Imam Nasir kata disebabkan mereka ni tertanya-tanya, jadi beliau pun menjanjikanlah kepada mereka untuk memperdengarkan bacaan kitab ini kepada mereka nanti. Macam tu soalanlah. Wasumari. Wa'addu amsal majalis. Maksudnya ketika majlis ilmu tu lah. Maksudnya lepas dah siap nanti Ibn Athir mengatakan bahawa beliau akan membacakan kitab ini dalam majlis-majlis halaqah supaya dapat didengari oleh mereka rakan-rakan beliau yang tertanya-tanya tu. Kenapa? Raribu ilayya fi an yasma'u minni, kerana mereka berminat untuk mendengar apa yang dah saya tulis. Itu kita kata ulama ni dia memang dia akan cerita detail. Kalau kita dapat faham, kalau kita yang jenis ingin sekadar mendapatkan fakta dan hanya nak dapatkan fakta untuk buat kajian dan sebagainya, kita akan pandang remeh lah dengan benda-benda macam ni. Tapi kalau siapa yang kita baca betul-betul, kita boleh dapat lihat macam mana suasana yang melatari penulis kitab tu. Macam Ibn Athir ni memang diceritakan macam mana suasana di sekeliling dia, yang kebanyakannya mereka ni tak sabar nak mendengar apa yang ditulis ataupun yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Athir. Itulah beza dia lah. Kita boleh tengoklah beza dia macam mana ulama yang kita menulis kitab ni, dia tahu apa yang diperlukan oleh orang yang atau pelajar-pelajar dia. Dia bukan menulis untuk seronok sendiri, dan mereka kebanyakannya menulis untuk kita kata menyampaikan sesuatu dan supaya memberitahu sesuatu kepada orang lain. Lirauhu anni, dan bukan saja mendengar dan juga jumpa untuk melihat macam mana hasilnya nanti. Jadi disebabkan terlampau kita kata ada sambutan ataupun kita kata penantian dan macam-macam kita kata macam penantian lah, macam ramai yang tertunggu-tunggu dengan karya ni ataupun tulisan Ibn Athir. Ibn Athir terus nyatakan dalam kitabnya, fa'tadartu bil iradi anhu wa adan farar minhu. Dia kata dia declare siap. Jadi walau macam mana pun, walaupun ramai yang minta, ramai yang tak sabar, saya minta maaf. Fa'tadartu, saya minta maaf. Bil iradi anhu wa adan farar minhu. Dan sekiranya kita ada benda-benda yang tidak dapat dipenuhi, soalan macam tu lah dia mengaku. Dia kita kata walaupun ada yang minta, tapi dia bagi tahu saya cuba
Kalau ada kekurangan tu, saya minta maaf lah. Bahasa mudahnya macam itulah. Fa'innani lam uawidu mutala'atun musawwadatun musawwadatuhu walam aslahu ma aslah fiha min ghalatin wa sahwin. Sebab apa? Sebab katanya macam biasalah kan. Walaupun beliau dah baca mutalaah banyak kitab dan sebagainya, walau macam mana pun beliau tidak, kita kata, mengiktiraf, dia mengakulah bahawa dia tidak dapat walam aslah ma aslah, dan tidak dapat nak membuat yang tidak dapat nak buat yang lebih baik daripada apa yang dah baik. Soalan macam tu dah, maksudnya mungkin pada dia usaha ni tak memadai untuk dikatakan lebih baik daripada sebelum ni. Macam tu. Jadi kita cuba tengok macam biasa, ada catatan situ kaza. Maksudnya kaza, maksudnya seperti itulah dikatakan. Maksudnya seperti itu, maksud memang begitulah. Ibn Asir dikata beliau tidak mampu untuk melakukan apa yang lebih baik daripada yang dah ada. Maksudnya dia satu bentuk pengakuan lah. Fiha min ghalatin wa sahwin, kerana apa? Kerana mungkin disebabkan oleh ghalat. Kalau kita bahasa Melayu pun ada ghalat juga kan. Ni bahasa Arab dia ghalatun. Ghalat. Ada ghalat, ada kesalahan, dan sahwun. Sahwun ni ada lupa ataupun kita kata tak ingat ataupun alpa dan sebagainya. Wala asqatu minha ma yahtaju ila isqatin wa mahwin. Dan juga mungkin juga disebabkan oleh saya tidak menggugurkan daripada catatan beliau apa yang perlu untuk digugurkan atau dipadamkan. Ini bentuk-bentuk ghalat dan sahun yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Athir. Beliau sebut detail. Ghalat macam mana? Mungkin ghalat saya adalah saya tidak gugurkan apa yang sepatutnya digugurkan. Itulah sayangnya. Bila kita mengkaji setengah kitab, kita mudah menuduh penulis ni tidak teliti. Kita mudah menuduh ataupun mendakwa penulis sekian-sekian ni tidak berhati-hati menulis. Itu kita sebagai pengkaji kena hati-hatilah. Mungkin disebutkan, dibuat pengakuan di bahagian mukadimah kitabnya, tapi bila ada je kita jumpa sebagai pengkaji yang kemudian, kita tak boleh lah untuk menduduh kan sebegitu rupa. Walhal penulis tu dah mengiktiraf dan mengakui kesalahan yang sekiranya dijumpai dalam kitabnya. Itu dah bentuk pendekatan para ulama dulu lah menulis kitab. Jadi kita sebagai pengkaji kemudian, kita kena jagalah kita punya adab, kita punya supaya tidak mudahlah menghukum. Itu je dah kita boleh faham. Wa talatil maraji'atun muddatun wahmun lit-talabi mulazimun. Dan juga saya juga, Ibn Nasir kata, mungkin saya juga tidak sedar ataupun ralat ataupun terlupa, sehingga menyebabkan mereka yang mempelajari kitab atau membaca kitab ini akan menyebabkan mengambil masa yang panjang juga. Walhal beliau dah bagi tahu kat awal-awal pendahuluan tu, katanya beliau cuba untuk memudahkan, tapi mungkin disebabkan oleh ralat dan lupa beliau, boleh tiba-tiba menyebabkan para pembaca terpaksa mengambil masa yang lama juga untuk baca kitab ni. Walaupun mulazimun, walaupun pelajar itu melazimi baca, tapi masih juga ambil masa yang lama untuk membaca kitab ni. Jadi Ibn Athir pun mengiktiraf. Beliau mengaku siap-siap. Jadi itulah kita kata bentuk-bentuk ralat dan sahun yang disebut mungkin akan ditemui oleh para pembaca kitab ini. Wa 'anil a'radi mu'ridun, dan juga a'rad ataupun kita kata a'radun, a'rad ni lebih kepada a'rad ni kita kata macam saya kata semalam, dia bentuk perkara-perkara yang mu'ridun, yang ditentang. Maksudnya ada perkara yang bercanggah, mu'ridun, yang menentang. Mungkin dalam kitab ini ada perkara yang dicanggah ataupun disanggah oleh setengah-setengah orang, pihak,
Beliau juga mengaku tidak mustahil nanti kitabnya akan dicanggah ataupun disanggah oleh orang yang ingin kita kata berbeza pendapat dengan beliau lah. Wa syara'u fi sima'ihi qabla itmamihi wa islahi. Okey. Jadi mereka wa syara'u fi sima'ihi qabla itmamihi wa islahi. Jadi apa yang Ibn Athir katakan, mereka ini perlu kan mendengar bacaan kitab ini sebelum melengkapkan ataupun dan membaiki kandungan kitab ini. Maksudnya kalau mereka-mereka yang ingin bercanggah ataupun mengeluarkan pendapat yang bercanggah dengan pendapat kitab ini, beliau mengatakan bahawa mereka ini perlu mendengar dulu atau baca dulu kitab ini, kemudian barulah boleh buat pembetulan ataupun melengkapkan apa yang kurang dalam kandungan ini. Inilah kita kata dah bentuk-bentuk kita kata apa, Ibn Athir dah bersedialah untuk menerima sebarang kritikan dan sebagainya. Cuma syaratnya kena baca dulu. Itu katanya. Dan kena dengar dulu apa yang ingin disampaikan. Wa ithbati ma tamussul hajatu ilaihi. Wa hadfu ma la budda min atrahihi. Okey. Dan juga antara lain dan juga apa bentuk pengislahan ataupun kita kata pembetulan yang boleh dilakukan nanti. Ibn Athir katakan mungkin pembetulan itu boleh dilakukan dengan cara isbat mata musul hajat ilaih, dengan menetapkan apa benda yang perlu ditetapkan ataupun menekankan apa yang perlu ditekankan, dan wahadfu ma la budda min atrahi, dan menghadzafkan, memadamkan ataupun menggugurkan apa yang perlu digugurkan daripada kandungan kitab ini. Wal azmu ala itmamihi fatirun wal ajzu zahirun. Dan kita kata mereka-mereka yang ingin membuat kebaikan pada kitab ini perlulah bersungguh-sungguh untuk menyempurnakannya, menyelesaikannya. Sedangkan wal ajzu zahir, kelemahan, kekurangan itu adalah zahir, boleh kita dapat dilihat. Kira zahir lah, memang sesiapa saja tidak terlepas daripada kekurangan. Okey, lepas tu sambung lagi. Li ishtiralu bima la budda minhu li adamil ma'in wal mazahir. Okey. Untuk ishtiral, menyibukkan diri dengan apa yang mesti memerlukan ataupun la budda minhu li adamil, atau menyibukkan diri dengan perkara yang sepatutnya disebabkan oleh ketiadaan pembantu wal mazahir. Okey, maksudnya mungkin li'adamil ma'in wal mazahir. Mungkin daripada kita dapat faham daripada keterangan Ibn Athir ni, kekurangan dan kita kata ghalat yang berlaku dalam kitab ini disebabkan oleh adamul ma'in wal mazahir. Ibn Athir ketiadaan sebagai pembantu ataupun kita kata penolong untuk menyemak semula kitab ini. Itulah kita boleh faham. Jadi diakuilah bahawa mungkin kita boleh faham Ibn Athir ini menulis atau mengumpulkan, menyusun kitab ini secara bersendirian. Jadi tidak terlepas daripada kesalahan dan ghalat. Wali humumi tawalat wa nawaibu tataba'at fa ana mulazimun lil ihmali tawani fala aqulu inni la asiru ilaihi sayra syawani. Jadi yang kita dapat faham begitulah. Mungkin wali humumi tawalat juga dengan humum ni masalah-masalah, mungkin sebab dia ada masalah yang lain. Wa nawaibu tatabu'at, nawaib kita kata naibun ataupun perkara yang tidak dijangka berlaku. Fa ana mulazim ihmal, dan saya juga tidak terlepas daripada ihmal. Ihmal ni kata macam mahlun ni berlengah-lengah.
ataupun disebabkan saya, ya sebab dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Macam tu seolah-olah. Dan bila menulis sendiri memang macam tu lah. Ada perasaan bosan, ada perasaan kadang-kadang turun naik semangat dan sebagainya. Itulah antara sebab-sebab berlakunya ralat dan sahun tadi lah, lupa tadi semua lah. Jadi kesimpulannya Ibnu Asir kata, fala aku, jadi saya tidaklah mengatakan inni la asiru ilaihi sayran syawani. Sesungguhnya saya akan berjalan kepadanya sayrun syawani, menaiki asyawani. Asyawani tu apa? Kita tengok ni bahasa Arab lah, dia punya istilah dia. Syawani jam'un syawnah. Syawnah markabun ma'idun lil jihad fil bahrin. Duratun misriyah. Syawani ni bermaksud, kita kata apa? Markabun, maksudnya sampan atau perahu yang digunakan untuk jihad ataupun peperangan di lautan. Jadi nak diumpamakan seperti itulah. Dan saya bukanlah berjalan, saya bukanlah menaiki kapal lah ataupun menaiki sampan. Nak menunjukkan kalau naik sampan tu senang lah kan. Berbanding dengan kita nak berentas laut tu tanpa kenderaan. Soalan macam tu lah. Okay, jadi kita boleh faham. Kalau kita tengok balik, fala aku lu. Jadi itulah. Ibn Asir kata, saya tidaklah katakan saya ni naik sampan. Ataupun saya tidaklah katakan saya ni kita kata sempurna, perfect. Tak. Itu yang dia kata. Sebab orang yang menaiki, seolah-olah nak diumpamakan kemudahan dan kesenangan, kelancaran itu dengan menaiki sampan. Itulah. Menaiki asyawani itulah. Kenderaan itulah. Jadi Ibn Asir menafikan, saya tidak naik benda itu, atau saya tidak mudahlah. Usaha ni adalah satu usaha yang sukar. Macam tu seolah-olah. Jadi kita boleh tengok perenggan tadi, dan kita baca daripada awal sampai akhir, dia lebih kepada menceritakan tentang, macam saya kata tadi, background ataupun latar belakang di sekeliling beliau. Tentang apabila beliau hendak menyiapkan kitab ini. Ada menceritakan tentang ramai yang tidak sabar untuk mendengar bacaan kitab ini. Ada juga kita kata beliau juga mengaku mungkin ada ralat dan benda-benda yang tertinggal disebabkan oleh kelemahan dirinya sendiri. Itu banyaklah. Secara umumnya lah kita dapat faham daripada perenggan ini. Okay. Jadi selepas cerita tentang apa yang berlaku pada dirinya masa menulis kitab ini, Imam Ibn Athir nyambung balik cintaannya. Fabainamal amru kadzalik. Jadi disebabkan hal yang sedemikian itu, idz baraza amrun man ta'atuhu fardun wajib wa atba'u amrihi hukmul lazim min a'laqi fadlin bi iqbalihi alaihi nafiqatan wa arwahul jahlin bi iradihi anha nafiqatan min ahya'il makarim wa kanat amwatan. Ni nak menceritakan tentang, kita kata lepas dah cerita tentang dirinya, lepas tu Ibn Athir menceritakan bahawa menceritakan tentang pemerintah pula. Dah habis cerita pasal diri dia sendiri. Jadi disebabkan itu, sebab beliau ni penulis sejarah ataupun sejarawan. Jadi beliau masukkan juga perkara yang berkait dengan sejarah, iaitu pemerintah lah ataupun sultan. Jadi kita tengok. Ya, baraz amru man ta'atuhu fardun wajib. Ini menceritakan tentang ketaatan kepada pemerintah lah. Adalah wajib. Wa atba'u amrihi hukmul lazim. Ini suruh mengikut apa yang diperintahkan. Minal a'laq. Tengok a'laq. Wa nafis min kulli syai'in. A'laqun. A'laq ni macam kita kata apa? Gumpalan tu. Kita kata macam surah Al-Alaq kan, gumpalan darah. Maksudnya dia kata nafiqah minal a'laqil fadlin bi iqbalihi 'alaiha nafiqatun. Mungkin kita kata ini saya tak pasti menceritakan tentang apa. Bi iqbalihi 'alaiha nafiqah. Kita skip dulu. Sebab dia kait dengan pemerintah. Sama tengok sebelah.
warwahi jahlin, dan ruh yang jahil, ataupun warwahul jahlun, kejahilan, ataupun jiwa-jiwa yang ataupun nyawa yang tidak mengetahui, yang jahil, yang tidak tahu bi'aradihi anha nafiqatun minal ahya'i makarim wa kanat amwatan. Jadi masuk kat sini nak ceritakan tentang jiwa yang jahil itu akan, dia kata nafiqatun minal ihya'i makarim, tidak dapat menghidupkan ataupun tidak dapat dihidupkan kemuliaan pada dirinya, dan seolah-olah jiwa itu ataupun nyawa itu mati. Ni ni saya tak pasti dia ayat dia apa yang dia maksudkan, nanti kita tengok dulu sebab dia nak berkaitkan dengan apa yang ada kat bawah ni. Wa'aduha khalqan jadidan ba'da an kana rufatan. Dan kemudian dijadikan semula ciptaan yang baru selepas ia itu rufata. Rufata ni kita kata ada dalam Al-Quran, rufata. Maksudnya jadi kita tengok rufata apa maksudnya. Rufata. Rufata. Tahattamu wasaratu ingkata azalahu kasahu. Maksudnya telah dihancur-hancurkan. Maksudnya nak dikatakan hidup selepas matilah tu seolahnya. Hidup kembali makhluk tu menjadi makhluk yang baru selepas ia tu telah hancur berderai. Nanti kita akan tengok apa maksud keseluruhan teks ni. Min ammi ra'iyatihi adlihi wa nawalihi, dan seluruh keadilan terhadap rakyatnya, wa syamaluhum ihsani wa ifdalihi wa maulana. Ni cerita pasal puji-pujian lah kepada Sultan Maulana Malik al-Mulkur Rahim, al-alamul muayyadul mansur, al-muzaffar Badruddin Rukulul Islam wal Muslimin, muhyil adli fil alamin, khalladallahu dawlatihi. Okey. Jadi saya mungkin tak mampu nak ulas lah tentang apa petikan ni, tapi yang pasti ayat ni dia berbentuk kepada nak dikaitkan dengan pemerintah yang ada pada zaman beliau. Jadi kalau kita nak kata apa, kalau dari segi penulisan kitab, sebelum menyebut tentang nama pemerintah, mesti dia akan ada kata-kata puji-pujian ataupun kata ungkapan-ungkapan yang menggambarkan kehebatan ataupun kemuliaan. Tapi saya tak pasti. Kita akan cek semula. Ni bahasa dia agak tinggi lah. Mungkin di luar pengetahuan saya. Saya kena duduk semula lah untuk tengok balik. Tapi disebut kat sini, apa yang saya nak tengahkan disebutkan kat sini, seorang nama ataupun kita kata apa, individu, seorang individu yang pemerintah, tapi tidak disebut siapakah nama sebenar dia. Hanya gelaran sahaja. Al-Mansur, Al-Muzaffar, Badruddin, Islam wal Muslimin, muhyi adil fi alamin, khalalallahu dawlatihi. Jadi timbullah persoalan. Mungkin mereka-mereka yang sudah mengkaji dapat tahulah. Mungkin kajian tu dilakukan secara keseluruhan lah. Beliau hidup pada zaman siapa. Tapi apa yang pasti beliau, Al-Imam Ibn Asir, hidup pada zaman Kerajaan Ayyubiyah. Hidup pada zaman Kerajaan Ayyubiyah. Dan dicatatkan juga Ibn Asir ni menyertai tentera Salahuddin Al-Ayyubi dalam membebaskan kota Baitul Maqdis. Jadi boleh jadi yang dimaksudkan di sini ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Mansur, Malikil Mansur, Al-Mansur Salahuddin. Tapi kita tak pasti sebab Salahuddin gelaran dia An-Nasir kan, An-Nasir Salahuddin. Tapi tak apa, macam dia mungkin kita boleh kaji nantilah siapakah pemerintah yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Asir ni. Okey, nanti kita kena tengok baliklah dari segi tarikhnya nanti. Okey.
Okey, jadi kita dah masuk ke bahagian bawah ni. Fahina idzin alqaitu anni jilbabul mahli. Jadi Imam Ibn Kathir sambung lagi penceritaannya. Jadi disebabkan dia cerita semua kan, disebabkan oleh kita baca tadi berkenaan dengan ghalat, kegelapan yang beliau alami dan sebagainya. Jadi disebabkan itulah alqaitu anni jilbabul mahli. Saya alqaitu anni, saya menanggalkan jilbab. Jilbab ni dah tudung kepala sebenarnya. Jadi kita boleh katakan ialah bahasa yang sebegitu metafora kan. Jadi sebabkan itu saya menanggalkan jilbabul mahlin. Maksudnya menanggalkan penutup yang menghalang ataupun penutup kemalasan saya ataupun penutup kelengah-lengahan saya. Mahlun sambil lewa. Maksudnya beliau nak menunjukkan okey, depan dah cerita masalah, okey, walau macam mana pun aku kena bersungguh-sungguh juga. Soalan itu. Wa abtaltu ridaul kaslin. Nah, abtala juga bermaksud kita kata Ibnu Athir ni kita kata melawan rasa malas yang ada pada diri beliau. Okay, lepas cerita masalah mestilah diceritakan macam mana beliau mengatasi masalah itu. Itu satu benda yang kita boleh tengahkan jugalah dalam mukadimah Ibnu Athir ni. Kan diceritakan masalah dan beliau ceritakan bagaimana kesungguhan beliau untuk menyelesaikan apa masalah yang dihadapi tu. Dah buangkan sifat lengah-lengah, buangkan perasaan malas, dan apa lagi dia buat? Beliau kata wa alqatul dawatun wa aslahtul qalam. Okay. Jadi kita tengok dawatun maksudnya apa? Nombor 4, alqatud dawat ja'altu laha laiqatan wa hiya syai'un min hari wa nahwihi yaj'aluhu fi dawatin wa yusibu alaihi al-hibru. Maksudnya dawatun kasih kata al-hibru, kita kata okey faham. Kalau dalam seni khat, penulisan khat kan, bekas dakwat tu kita kata rupa-rupanya penulis kitab dahulu dia tak celup pen terus ke dalam bekas dakwat dan menulis. Dekat dalam tu diletakkan satu kain nama kain sutra. Kalau siapa yang mahir menulis khat ataupun yang terlibat dalam penulisan khat guna batang resam, kayu khat yang kayu tu. Jadi dalam bekas dakwat dia diletak satu mungkin secebis kain sutra ataupun kalau yang mudah nak dapat letak span kat dalam tu. Itu biasanya digunakan oleh para penulis zaman dulu. Jadi nak cerita kat sini, malas dah buang, lengah-lengah pun dah buang. Jadi dakwat pun dah diisikan dengan dakwat dah isi dalam bekas, lepas tu dah bubuhkan kain sutra dalam tu, memang dah menunjukkan kesediaan ataupun kesungguhan untuk menulis. Wa aslahatul qalam, dan pena pun dah dibaiki semua, dan dibaiki semula macam menunjukkan semangat. Wa qultu hadha awanu shaddin fashtadi zaimun wa ja'altul farari ahamul matlabi. Jadi ni nak cerita kat sini, syaddi fashtadi zaim. Kita nombor 5, filisan huwa ismun nakatun al-farsun wa yukhatibuha ya'muruha bil adu. Maksudnya dah bersedia. Misalnya yadrubu syiddatun wal amru sa'bun. Okey, maksudnya wa qultu hadha awanu shaddin fashtadi zaim. Ni bahasa yang kita kata metafora jugalah. Nak kata lepas dah bekas dakwat dah disediakan, pen pun dah disediakan. Jadi kata waqultu hadza, beliau kata waqultu hadza, semua ini adalah merupakan satu benda yang agak sukar. Fashtadi zaimun awani shaddin, maksudnya nak menggambarkan kita kata bagaimana susahnya untuk kita bangkit daripada kata moden kita panggil zon selesa lah, dah malas-malas, dah tak buat apa-apa kan. Ibn Athir ni sebut betapa susahnya untuk bangun semula. Wa ja'atul farar ahammul matlab. Jadi dan saya jadikan waktu lapang saya ahamul matlab. Waktu lapang yang saya ada, saya akan gunakan sepenuhnya untuk komitmen penyusunan kitab ini. Jadi kita boleh gambarkanlah, bahasa mudah dia kita boleh tengoklah
mungkin para penulis yang biasa menulis buku, mereka akan ceritalah macam mana susahnya mereka menulis buku dan sebagainya. Jadi dalam teks Ibn Al-Athir pun ada disebutkan macam mana beliau menghadapi kesusahan itu. Mungkin kita jarang dengar lah, kalau tak baca mungkin kita tak tahu kan. Jadi itu benda yang menarik. Wa idza aradallahu amran hayya lahu sabab. Jadi walau macam mana pun Ibn Athir kaitkan juga kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu berlaku, semua itu tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah juga dan diikuti dengan sebab dia. Maksudnya apa yang berlaku pada kita semua telah ditakdirkan Allah, telah dikehendaki oleh Allah Taala dan mesti ada sebabnya. Wa syara'tu fi itmamihi musabiqan. Dan saya berusaha, saya berniat untuk menyempurnakannya lebih awal, lebih cepat. Wa minal ajabi anna sakiti yarumu an yaji'u sabiqan wa nasabtu nafsi rardan lissiham wa ja'altuha muzannatul aqwali al-lawam لأن المآخذ إذا كانت تترك إلى تصنيف المهذب والاستدراك تتعلق بالمجموع المرتب الذي تكررت مطالعته وتنقيه وأجيد تأليفه بغيره أولى وبه أحرى على أني مكبر التقصير فلا أقول أن غلط سهو جرى به القلم بل أعترف بأن ما أجهل أكثر مما أعلم. Jadi dalam penggayaan terakhir ni kan beliau ceritakanlah macam mana kita kata wa nasabtu nafsi rardan lissiham. Jadi nak ceritakan persediaan macam mana, bagaimana kita kata selepas beliau menceritakan tentang lebih awal sebelum ni, menceritakan macam mana situasi penulisan sejarah zaman beliau, lepas tu kaedah yang beliau gunakan dan sebagainya, dan beliau hadapi ralat, lupa dan sebagainya. Jadi pergaulan terakhir ni ditutup dengan macam mana beliau bersedia untuk kita kata memulakan gerak kerja untuk menulis kitab ini. Wa nasabtu nafsi rardan lissiham, maksudnya kita kata seolah macam beliau bersedia untuk menjadi rardan lissiham, maksudnya kita kata target lah, papan target untuk memanah tu, seolah macam beliau dah bersedia dah untuk kita kata andai kata selesai kitabnya, sedia dah untuk dikritik, untuk dikomen dan sebagainya. Soalan macam tu lah. Itulah, fikir bahasa kitabnya agak kita kata banyaklah bahasa-bahasa yang kita kata balarahnya kat sini. Tak apa, kita tengok. Jadi maksudnya wa tankihi wa ajadu ta'lif tasih wa bi ala ani taksir. Okey, apa yang penting disebutkan dalam perangan ini, fala aqulu anna ghalatun sahwun jara bihil qalam. Beliau tidak menyalahkan pena yang menulis. Jadi andai kata ada kesalahan ataupun kecacatan yang berlaku dalam kitab ini, beliau masih lagi mengiktiraf bahawa semua itu bukanlah disebabkan oleh pena dia ataupun tak salahkan pen yang menulis, tetapi bal a'taraf bi annahu a'tarifu bi anna ma ajhal aktsaru mimma a'lam. Bahkan saya mengakui bahawa apa yang saya tidak tahu itu lebih banyak daripada apa yang saya tahu. Jadi kita kata begitulah. Di samping kita kata menceritakan tentang idea, inovasi ataupun pembaharuan yang ingin dibuat, tapi beliau tutup dengan kata-kata apa yang saya tahu tidaklah sebanyak apa yang saya tidak tahu. Macam itulah kita kata. Mungkin yang lain nanti boleh kita kena tengok semula terjemahannya macam mana, tapi yang penting dia menceritakanlah bagaimana beliau bersedia ataupun untuk bersedia untuk dikritik, bersedia untuk menulis, menyusun kitab ini. Itulah.
itulah saya pun cuba untuk menterjemahkan, tapi memandangkan tiada rujukan setakat ni yang kita boleh guna. Kita cubalah yang mana yang boleh kita terjemahkan, kita terjemahkan insya-Allah. Itulah. Wa qad sammaituhu isman. Okey. Kemudian diceritakanlah nama kitab ini apa? Wa sammaituhu isman yunasibu ma'nahu. Makna kitab itulah. Apa dia? Dan kemudian saya menamakan kitab ini dengan nama yang sesuai dengan kitab yang saya tulis ni. Maksudnya apa yang dikatakan sesuai itu adalah sesuai berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada awal tadi. Yang halaman-halaman yang sebelum ni dia ceritakan tentang ada kekurangan maklumat dari segi sejarah, ada sejarawan yang macam-macam lah berkaitan dengan kita kata sekarang ni kita panggil falsafah sejarah. Kata ada isu-isu yang melibatkan sejarah penulisan zaman dulu dan sebagainya. Jadi beliau ingin namakan kitab yang sesuai dengan apa yang beliau ingin ketengahkan. Jadi dinamakanlah ia sebagai Al-Kamil Fit Tarikh. Macam yang disebut oleh Ustaz Fatin, sahabat kita minggu lepas. And beliau tidak mengguna Al-Jami'. Al-Jami' ni lebih kepada himpunan. Jami' Sahih, Jami' Saghir, Jami' apa. Lebih kepada himpunan-himpunan. Tapi kalau Al-Kamil bermaksud dia lebih lengkap. Dan lebih lengkap dengan maksud kata lain melengkapi kekurangan yang berlaku ataupun yang ada pada zaman dia. Sesuatu tidak akan menjadi sempurna kalau tidak ada kekurangan. Melainkan berbeza dengan jami'. Jami' ni dia lebih daripada ada kepada tak ada. Ataupun daripada ada yang bersepah-sepah kemudian dikumpulkan secara menyeluruh. Jadi Al-Kamil yang kalau kita boleh faham daripada penulisan Ibn Athir, ini saya terangkan berdasarkan apa yang Ibn Athir tulis lah. Jadi andai kata kalau ada kajian ataupun takrifan yang lain, mungkin kita boleh tengok kemudian. Jadi Al-Kamil bermaksud Ibn Athir dah sebutkan tentang kekurangan. Jadi beliau datangkan sesuatu penyelesaian ataupun pelengkap kepada apa yang kurang itu, lalu jadilah ia sempurna menurut pandangan Imam Ibn Athir. Jadilah sejarah itu sejarah yang sempurna apabila beliau melengkapkan kekurangan yang ada pada catatan ataupun kitab-kitab sejarah yang sebelum beliau. Jadi itulah yang kita boleh faham kenapa nama kitab ini Al-Kamil. Wallahualam, mungkin kita boleh tengok lagi perbahasan yang lebih lanjut. Okay. Ini satu cabaran jugalah untuk membaca kitab ni kan. Saya akui lah memang ini pertama kali lah saya baca kitab ni, walaupun sebelum ni dah kita kata pernah tengok lah. Cuma nak baca satu persatu ni biasanya kalau yang baca kitab Arab ni tak banyak lah kan. Mereka yang mengkaji pun hanya ambil sikit-sikit je, ambil sebahagian kutip. Tapi kalau nak baca satu persatu ni mungkin mereka yang lebih mahir dalam bahasa Arab lah, andai kata berminat, mereka lebih faham lah konteks yang disebutkan dalam kitab ini. Okey, insyaAllah kita sambung sikit lagi. Saya cuba habiskan sebab kat bawah ni pun dah ringkas. Kemudian Ibn Athir menyebutkan tentang faedah tasnif fi tarikh. Macam saya kata, kitab ni tidak dipanggil kita kata kitab lah, ataupun kita kata kita nak kata karya ini kalau dalam bahasa Arab dia tidak disebut sebagai al-kitab, tapi disebut sebagai at-tasnif. Walaupun kita biasa panggil je semua yang buku tu kitab, tapi dari segi ilmiahnya dia berbeza dengan at-tasnif dengan al-kitab. Al-kitabah dengan at-tasnif. Tasnif ni dia lebih maksud penyusun. Kitab ni dia lebih kepada kita tulis daripada idea kita sendiri. Itu kalau kita nak faham lah. Sebab tu kita panggil musannif. Macam saya ceritakan sebelum ini. Jadi faedatun tasnif fit tarikh. Apakah faedah? Ataupun kita kata apakah faedah-faedah penyusunan sejarah ini? Diceritakanlah apa kelebihan sejarah. Macam
kalau ada dalam satu kitab yang lain, sebab kitab yang saya jumpa berkenaan dengan sejarah Uthmaniyah, kita kata kitab Tuhfatul Halimiyah fi Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah karangan Ibrahim Beg Halim, ada cerita juga tentang faedah belajar sejarah, faedah dirasah at-tarikh ada. Jadi nak dikatakan bahawa kalau sejarawan yang tidak hanya semata-mata mengumpulkan fakta, mereka tidak akan menceritakan apakah faedah yang dapat diperolehi daripada membaca ataupun menulis sejarah. Tapi kalau sejarawan yang kita kata faham, yang tidak fokus hanya semata-mata fakta, mereka kebanyakannya akan menceritakan kelebihan mempelajari ilmu sejarah ni. Macam Al-Imam Ibn Athir, macam Ibrahim Beg Halim, macam juga banyaklah kitab-kitab yang kita boleh perhatikan lah. Kalau kita baca satu kitab tu hanya fokus tarikh, tokoh, peristiwa, jadi lebih kepada benda tu lah. Tidak dibincangkan tentang kenapa kita kena belajar sejarah. Tapi Ibn Athir menyatakan. Jadi sebab tu Ibn Athir dikaji, ataupun kitab-kitab Ibn Athir dikaji di dalam bidang falsafah sejarah. Falsafatut tarikh. Ada disebut falsafah tarikh. Falsafah sejarah. Itulah bidang ataupun skop yang ada dalam falsafah sejarah, antaranya ialah benda-benda ni lah. Kenapa belajar sejarah? Apakah bentuk metodologi kajian sejarah? Apakah kriteria untuk menilai sejarah itu betul atau tidak betul? Itu semua ada dalam bidang falsafah sejarah. Kemudian yang kita famous sekali Ibn Khaldun, itu adalah kemuncak lah kepada pembentukan ilmu falsafah sejarah lah yang kita kata yang menjadi rujukan sehingga ini. Okey, itu perbahasan nanti lah. Kita boleh baca lebih lanjut. Jadi kita lihat Ibn Athir menyambung lagi. Kalau sebelum ni kita tengok apa dia punya ni. Banyak. Manhaj ta'lif. Okey, ini manhaj ta'lif. Ini lepas dah kita tahu manhaj penulisan ataupun penyusunan kitab Al-Kamil ni, dan kita tahu kenapa dinamakan sebagai Al-Kamil, kemudian ceritalah apa faedahnya. Walaqad ra'aitu jama'atu mimman yud'a ma'rifatun wa dirayah. Dan saya telah melihat sekumpulan daripada mereka yang mendakwa diri mereka ni mengetahui ataupun yud'a al-ma'rifah, yang mendakwa memiliki ilmu pengetahuan dan dirayah. Dirayah ni kita kata hadis, bukan hadis, macam maksudnya lebih kepada periwayatan lah, jalur periwayatan. Kalau hadis biasanya dipanggil hadis riwayah dengan hadis dirayah. Hadis riwayat ni lebih kepada tak silap saya kepada kita kata apa tu, susul galur, sanad. Dirayah tu lebih kepada makna atau matan hadis tu. Kalau seingat saya lah berkenaan dengan ilmu hadis. Tapi dirayah ni kita boleh dalam konteks sejarah mungkin kita boleh kata sebagai fakta lah kan. Wa yazunnu bi nafsihi tabahharu fi ilmin wa riwayah. Dan mereka juga merasakan bahawa diri mereka itu tabahur. Tabahur ni mahir ataupun pakar fi ilmin wa riwayah, adalah ilmu dan riwayat. Ilmu dan riwayat tadi lah. Kita boleh tengok kat sini dia dipanggil sebagai al-muqabalah. Bukan muqabalah, apa panggil? Saya tak pasti bahasa Arabnya. Dia ada dalam balarah, dia ada satu kita kata kaedah dipadankan al-ma'rifah, al-ilm, ad-dirayah, riwayah. Lepas tu dia contohlah lebih kurang untuk menyamakan dia punya rima akhir ni. Wallahu a'lam, nanti kita tengok macam mana. Saya pun tak apa ingat. Jadi nak dikatakan ada sekumpulan manusia ni yang ada sekumpulan orang yang mendakwakan mereka ni tahu dalam bidang-bidang ni. Yahtaqiru tawarikh wa yazdariha wa ya'radu anha wa yalghiha zannan minhu anna ghayatun fa'idata innama huwa qasasu wal ahbar. Okey, ni menarik ni. Ibn Athir dah sebut dah bahawa ada satu golongan yang kita kata kuasai ilmu riwayat, ilmu dirayah. Mereka ini mempelekehkan ilmu sejarah. Sehingga dikatakan ilmu sejarah ni hanyalah sekadar qasas. Qasas ni kisah-kisah, hikayat-hikayat. Wal akhbar ni
perkhabaran, khabar-khabar berita yang kita kata yang cerita-cerita daripada mulut ke mulut. Mereka memperlekehkan ilmu sejarah. Alah, apalah belajar sejarah ni. Benda-benda ni kisah-kisah saja, macam tak ada faedah. Ataupun macam sekarang kita dalam konteks kita hikayat. Macam itulah. Ni Ibn Athir dah sebutkan pada zaman beliau. Sampai memperlekehkan. Wa ya'ridu anha wa yalghiha zona minhu anna ghayatu fa'idata innama huwa qasasun. Wa nihayatu ma'rifatuha al-ahadis wal asmar. Wa hadhihi al-hal min iktisar ala qashrin duna lubun nazrihi. Semua ini adalah disebabkan oleh mereka ini tidak melihat kepada al-lubbi. Al-lubbi ni kan kita faham ataupun kita biasa dengar perkataan ulul albab. Ulul albab. Lubbi ni bermaksud albab tu jamak kepada lubun. Lubun ni adalah kita kata trust ataupun intipati dia. Jadi Ibn Athir menggambarkan bahawa mereka ini hanya bercakap secara sembrono, tidak tahu apakah intipati yang ada dalam ilmu sejarah tu. Itu kita kata. Ibn Athir sebut wa asbaha makhshaliban. Makhshaliban tengok apa nombor satu? Wa huwa khazun yattakhizu minhu khula wa tahidu makhshaliban. Ajamin sumya bi ismin imratin ittakhazuhu haliyan. Mukhasasun li ibnu sayyidihi. Asbah Husain wa jawhihi. Wa man razaqallahu tab'an saliman. Okey. Nak soalan macam apa? Nak kata wa asbah mukhshaliban jauharihi ni maksud nak menggambarkan bahawa kita kata apa? Mereka ni kita kata apa? Golongan yang memperlekehkan sejarah ni seolah macam berhias-hias ataupun macam mana? Nak gambarkan bahawa kata-kata tu hanyalah sekadar sedap mulut saja. Maksudnya kata-kata yang kita kata nampak macam hebat. Betul, saya pun tak boleh nak gambarkan macam mana. Jadi mungkin kita boleh bayangkanlah sebab ini adalah satu ungkapan yang metaforik macam kita kata menggambarkan kan, tashbih kita kata. Pergi tengok. Okey, lepas tu waman razaqahullahu tab'an saliman, barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah Taala dan jiwa yang ataupun kefahaman yang benar, salim, wahdahu siratan mustaqiman, dan ditunjukkan pada jalannya yang lurus, ilmun alima anna fawaiduha kathirah. Dia akan tahu bahawa sungguhnya faedah belajar sejarah itu banyak. Masya-Allah. Ni saya pun pertama kali baca dan melihat ungkapan sebegini. Kita tak perlu pergi jauh lah nak cerita tentang sejarah. Kita tengahkan para ulama kita pun dah sebut dah betapa pentingnya belajar sejarah ini. Masya-Allah. Anna ilmu alima, ketahui mereka yang diberikan, bukan saja macam tu. Ibn Athir mengaitkan orang yang tahu tentang kepentingan sejarah ataupun keutamaan ilmu sejarah ni dikaitkan dengan tab'an saliman. Allah menganugerahkan jiwa yang lurus, jiwa yang benar. Dan juga ditunjukkan jalan yang lurus. Maksudnya satu benda yang kita kata bukan kita kata bukannya lekeh-lekeh lah. Hanya orang yang betul-betul faham ataupun yang dianugerah Allah, dia akan tahu bahawa sejarah ini faedahnya besar. Jadi bagi siapa saja yang merasakan sejarah ni penting untuk boleh main-main. Jadi yang kita rasa, kalau andai kata kita ada perasaan sebegitu, maka alhamdulillah lah, kita bersyukur pada Allah kerana Allah telah menganugerahkan satu anugerah yang tidak banyak diberikan kepada orang lain. Mereka yang tidak menganggap sejarah ini penting, itulah salah satu bentuk mereka akan mengejilah, akan mengutuklah ilmu sejarah ni. Tapi bagi kita merasakan sejarah ini penting, itulah kita satu anugerah daripada Allah Taala. Wa manafi'uha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah jummatun ghazirah. Bukan itu saja, manfaat dia kepada urusan kita di dunia dan di akhirat pun ada. Masya-Allah. kita tak payah tengok, kita akan tengok lepas ni apakah faedah dia. Tapi Ibn Athir sebut faedah belajar sejarah ni ada faedah dunia dan faedah akhirat, boleh bawa ke akhirat. Masya-Allah. Wa nahnu nadhkuru syai'an mimma zahara lana fiha. Jadi oleh yang demikian kami ataupun Ibn Athir menceritakanlah, menunjukkanlah apa yang kita kata, apakah bentuk-bentuk kelebihan dunia dan akhirat itu yang kita dapat lihat daripada pelajari ilmu sejarah.
wa nakullu ila karihatun nazir fihi ma'rifatun baqiha. Jadi kita akan melihat lepas ni apa yang akan dibincangkan pada bab yang seterusnya berkenaan dengan faedah-faedah tersebut. Kata fi ma'rifatun baqiha. Bakinya kita akan tengok selepas bawah ni ataupun akan dilihat pada perenggan yang seterusnya. Jadi itulah saya rasa untuk hari ini. Jadi kita akan tengok balik perenggan ni dan perenggan seterusnya berkenaan dengan faedah duniawi, faedah keduniaan, banyaklah, dan juga faedah akhirat. Okay, kita tengok insya-Allah. Faedah lepas tu habis. Insya-Allah. Kita insya-Allah mungkin satu atau dua kali lagi kita akan habiskan untuk mukadimah Al-Imam Ibn Athir dalam kitab kami fi Tarikh. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itulah saya cuba untuk memahamkan ataupun memberikan kefahaman yang mudahlah untuk kita faham berkenaan dengan mukadimah apa yang ditulis oleh Imam Ibn Athir rahimahullah taala. Jadi itu saja. Wallahu alam untuk hari ini. Saya serahkan balik kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Alif atas kelas kita yang ketiga ini. Dan tadi bila Ibn Athir menyebutkan dia minta maaf, maknanya dia minta maaf kat kita juga tu. Kerana ada watalatul murajaah, dia kata. Lamanya nak habis benda ni. Kita nak membacanya akan mengambil masa. Jadi memang betul lah kita pun akan mengambil masa yang lama. Tetapi masa itu amat berbaloi lah. Kalau tidak kita membaca bahagian mukadimah ni, kita pun tak tahu betapa payahnya dia pengarang nak menulis, menghasilkan kitab ini. Dan cukup menarik bila mana kita juga dimaklumkan tentang pada zaman itu pun dah ada golongan yang mengkritik tentang ilmu sejarah ni. Maknanya yang lebih mementingkan satu kategori ataupun sudut keilmuan yang khusus yang lain, dan ilmu sejarah ini dipandang rendah lah. Dan saya rasa pada penghujung kelas kita tadi hari ini, dia jadi lebih teruja pula. Tapi terpaksa kita habiskan dulu lah. Jadi insyaAllah kita akan sambung nanti. Cuma saya ada satu persoalan lah. Bila tadi Alif ada sebut perbezaan Alkitab dengan At-Tasnif kan. Jadi Ibn Al-Athir menyebut perkataan At-Tasnif yang mana tadi mungkin kurang jelas ataupun saya tak kurang faham. Adakah memang Alkitab tu adalah satu yang ditulis juga kan? Yang kita pun memang sebut kitab je untuk semua bentuk penulisan. Tapi bila disebut tasnif, maknanya disusun, kalau ikutkan yang disusun itu juga adalah sesuatu yang ditulis kan? Jadi adakah yang nak dimaksudkan dengan at-tasnif ini adalah hanya dari segi penulisan untuk menyatakan rendah diri tawaduknya seorang penulis? Itu soalannya. Jadi berkenaan dengan tasnif dengan kitab ni, mungkin lepas ni kalau ada pendapat yang lain mungkin boleh utarakan. Tapi yang berdasarkan apa yang saya faham dan saya perhatikan, kitab ni biasanya dikata ada juga tak dapat nafikan, ada yang menyatakan wasamma itu kitab bihaza apa, ada juga yang menyatakan kitab, ada juga yang sama tasnif macam tadi Ibn Asir menyatakan tasnif. Tapi dari segi apakah fungsi ataupun pemilihan perkataan tasnif dengan kitab tu, dalam konteks penulis tu saya tak apa kita tak jumpa lagi lah kenapa dari segi pemilihan tu. Cuma yang kita boleh tengok dari segi maksud ni lah, ada kitab tu dan tasnif, dia lebih kepada kitab ni lebih kepada benda yang kita kata nama umum. Kita boleh katakan dia merangkumi juga tasnif. Sebab dia kita kena faham juga dalam bahasa Arab ni dia berasaskan kepada fa'il. Jadi kalau kitab ni fa'il dia kataba, dia menulis. Adapun tasnif fa'il dia sannafa yusannifu tasnifan. Kitab kataba yaktubu
kitaban. Okey. Jadi dari segi bahasanya mungkin kita boleh lihat proses atau kaedah sesuatu penulisan itu dihasilkan. Ada kita kata lebih berbentuk menulis ataupun mengumpul. Maksudnya boleh jadi menulis tu idea dia sendiri ataupun menyusun tu adalah apa yang anda ada, kemudian penyusun ataupun musannif tu mengumpulkan apa maklumat yang dikumpulkan tu lah. Jadi saya rasa mungkin itu ikut gambaran yang saya boleh berikan lah perbezaan. Kalau ada perbincangan lanjut pun boleh, tak ada masalah. Tapi dari segi bahasa Arabnya macam tu. Perbezaan perbuatan menulis dan perbuatan menyusun. Yang kedua, kitab dia biasanya datang daripada idea ataupun pendapat, dan juga tasnif dia lebih kepada pengumpulan maklumat. Kalau macam sejarah dia melibatkan pengumpulan maklumat. Kalau macam falsafah pun dia melibatkan pengumpulan maklumat daripada luar, kemudian dikumpulkan. Jadi itulah perbezaan dia. Kalau dalam konteks penulis, wallahualam, saya tak jumpa lagi. Terima kasih. Satu keterangan yang okey lah. Boleh faham juga. Tiba-tiba saya baru terfikir ada juga dalam bahasa Melayu yang buku-buku pun ada juga penyusun yang disebut. Macam mungkin mengumpulkan kata-kata kerja dibukukan, dia penyusun kan. Baik, mungkin ada yang lain nak bagi pandangan ataupun soalan, dipersilakan. Buka je mic dan teruskan. Dia saya sambil-sambil tu kalau ada yang nak bercakap ataupun nak bagi pandangan soalan tu, kalau yang tak boleh bercakap boleh tulis dekat ruangan chat. Tapi sambil-sambil tu saya nak sedikit pandangan saya lah. Bila Ibnu Athir menyebut wa'anil a'rad mu'ridun tadi, dia kata orang-orang yang dia dah jangkakan bahawa penulisan ni akan dikritik, tapi kemudiannya disebut tapi minta dibaca dululah ataupun dengar dulu. Maknanya di mana kita sendiri boleh belajar daripada sini nilai yang penting. Maknanya sebelum kita nak memberikan komen ataupun kritik, kita biar kita tahu dan faham apa yang pandangan yang telah dilontarkan tu, apakah yang sebenarnya yang disampaikan. Jadi kadang ini menjadi satu fenomena sekarang, sikit-sikit nak komen, sikit-sikit nak komen kan. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu apa sebenarnya berlaku. Dan saya tertarik sebab lepas disebut pada awalnya tentang wa'anil a'rad mu'ridun tu, kemudian sekarang ni bila dia mula kepada nak menceritakan tentang faedah ilmu sejarah ni, disebut pula ada golongan yang memperlekehkan ilmu sejarah. Maknanya ini adalah real, dia sendiri telah mengalami keadaan di mana dia sendiri dikritik kan. Dan pastinya pada pandangan saya yang memperlekehkan ini mungkin kerana dia sendiri memang tak baca atau tak dengar seperti mana apa yang mula-mula tadi sebelum tu Ibnu Athir sebutlah. Jadi ini satu pelajaran juga untuk kita. Jadi persilakan kalau ada pandangan lain. Mas Air. Ya. Mungkin seperti perbincangan kita minggu lepas berkenaan dengan Ustaz Fatin ada cerita tentang ahli hadis kan. Ahli hadis. Mungkin kita boleh lihat dalam, walaupun Ibnu Athir seorang muhadis seperti mana yang disebut oleh Ustaz Fatin, beliau nampak ada segolongan muhadis ni dia terlampau terbangga dengan riwayat dan dirayahnya. Macam tadi yang disebutkan. Maksudnya berasa macam wah, ini kita ni hebat ni, kita ada riwayat yang banyak, kita ada macam terlampau fokus kepada kita kata benda-benda yang bersifat fakta, riwayat, kita kata matan dan sebagainya bersifat fakta. Tapi dalam masa yang sama memperlekehkan ilmu sejarah hanya disebabkan pada pandangan mereka ilmu sejarah ni tidak ada riwayatnya mungkin pada pandangan mereka, atau lemah riwayatnya tanpa melihat apa faedahnya. Jadi mungkin saya rasa mungkin ditujukan kepada mereka ataupun ahli hadis yang cenderung untuk merendahkan ilmu sejarah ni kot. Sebab Ibnu Athir walaupun beliau belajar ilmu hadis, tapi beliau cenderung untuk menulis dalam bidang sejarah. Kita kata walaupun tidaklah cenderung untuk kita kata fokuskan penulisannya kepada bidang hadis sepenuhnya, tapi beliau ahli hadis yang
dalam masa minat juga ataupun nampak kelebihan atau faedah ilmu sejarah itulah berbanding dengan ahli hadis yang fokus kepada bidangnya saja. Mungkin kita macam itulah kan kita Ya. boleh nampak lah. Ustaz Fatin mungkin boleh bagi komen sikit. Saya pun tertarik juga dengan ad-dirayah wa riwayah tu. Mungkin ada komen Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kena okey. Okey, cantik. Tak adalah Hmm. nak menambah ke apa-apa sangat. Cuma sedikit je lah berkenaan yang riwayah dan juga dirayah tu saya rasa maklumlah mengenai kaedah asas dalam pengajian hadisnya iaitu melalui sanad dan juga matan Okey. kan. Itu adalah perkara maklum yang saya rasa uh, mudah untuk kita faham lah. Cuma ni hanya pandangan peribadilah berdasarkan kepada karya-karya tarikh yang pernah dirujuk sebelum ni. Berkenaan dengan statement Ibnu Athir bahawasanya ilmu tarikh ini dianggap sebagai picisan lah bahasa kita kan, senang nak kata. Dia lebih kepada satu perkara yang kita kena faham adalah hasil daripada perkembangan keilmuan pada zaman beliau sendiri. Okey, kita lihat Ibnu Athir ini beliau pada zaman pertengahan, okey, dalam 500, 600, 700 Masihi macam tu. Jadi ketika ini sebahagian besar daripada keilmuan termasuk keilmuan Islam maupun sains ataupun ilmu kita kata ilmu syar'inya, ilmu syariahnya dah pun mencapai ke satu tahap kegemilangan. Okey. Jadinya sampai ke satu tahap tak boleh nak pergi dah lagi. Dah tinggi, betul-betul dah tinggi habis dah. Sebab itulah tak lama selepas tu muncul pula Ibn Khaldun sebagai kita kata tokoh terulung dalam bidang sejarahnya. Jadi disebabkan dah dan satu lagi mungkin satu poin yang kita boleh ambil kira daripada berkenaan yang pernah saya nyatakan juga minggu lepas iaitu dalam pembahagian disiplin ilmu. Jadi bila dengan peredaran zaman berlaku maka berlaku juga satu jurang yang berbeza antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lain. Jadi ini adalah satu faktor yang kita boleh ambil kira jugalah. Okey, yang peranan tentang institusi keilmuan itu tak apalah, tak ada masalah dengan mustansiriyahnya, dengan nizamiyah semua tu, itu kita ambil maklumlah tentang pada zaman tu. Okey, jadinya bila ada berlaku macam ni, disebabkan ilmu sejarah ini dia ilmu yang kita katakan tidak terkait secara direct dengan agama lah, sebab dia tidak melibatkan hukum. Dia bukan macam hadis yang dalam bab istinbat hukum atau akidah tentang apa-apa. Tapi ilmu sejarah ni dia di bawah kategori kita katakan ilmu hati lah, untuk kita faham, untuk kita pegang sebegitu sahaja. Jadi sebab itulah ada sebahagiannya yang kita kata tolak tepi sikit lah. Dia bukanlah kata tak ambil langsung, ambil, cuma kurang sikit. Penjelasan hal ni kalau nak lebih lanjut mungkin boleh rujuk dalam penulisan As-Sakhawi dalam Al-I'lan bit-Tawbih liman nazama ahli tarikh. Dalam kitab ni memang As-Sakhawi diterangkan apa hujah-hujah balas kepada orang-orang yang katakan ilmu sejarah ni ilmu picisan. Memang nama kitabnya pun dah macam tu dah. Al-I'lan bit-Tawbih liman nazama ahli tarikh, yang menolak keilmuan sejarah ini atau yang mengatakan sejarah ni sebagai satu ilmu yang picisan lah. Memang beliau dah dalam tu dah jawablah segala soalan-soalannya. Mungkin boleh rujuk lah untuk dapat kefahaman lanjut mengenai ini. Lepas tu yang berkenaan dengan satu lagi yang usaha Ibnu Asir seperti mana yang Ustaz Alif terangkan tadi, mungkin kita boleh balik kepada yang minggu lepas punya cerita, iaitu bila Ibn Athir kata dilihat karya-karya sejarah pada zamannya dia lebih fokus kepada satu kawasan sahaja, sama ada di timur sahaja ataupun di barat sahaja. Dia tak ada yang gabungkan antara timur dan barat. Jadinya langkah yang diambil oleh Ibn Asir untuk menggunakan kalimah Al-Kamil itu berbanding menggunakan kalimah Syamil ataupun kalimah apa lagi yang sempurna, kalimah lain. Sebabnya dia menggabungkan, sebab dia menyempurnakan apa yang tidak ada.
Kalau sebelum ni ada yang cerita barat sahaja, yang belah Andalus lah maksudnya, dengan belah Maghrib sana. Dan yang belah timur, timur je. Maksudnya Mesir sahaja. Jadi beliau cuba kumpulkan segala-galanya, dan juga beliau cuba kita katakan ambil riwayat yang paling ringkas dan yang paling lengkap. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam Tarikh At-Tabari, macam saya pernah maklumkan minggu lepas, metodologi yang berbeza. Tabari, beliau tidak berhasrat untuk menulis satu kisah yang kita katakan sempurna, tapi beliau sama seperti mana kaedah tafsirnya, iaitu mengumpulkan segala riwayat yang ada ketika itu. Maka proses saringan itu At-Tabari serahkan kepada selepasnya, generasi selepasnya, untuk saring menilai semula data-data. Jadi beliau cuma kumpulkan segala-galanya yang ada pada zaman. Jadi yang Al-Kamil ini, makanya Ibnu Asir saring semula fakta-fakta daripada At-Tabari itu. Beliau memilih yang mana dianggapkan riwayat yang paling sempurna, paling lengkap, dan boleh kata paling boleh dipercayai berbanding banyak-banyak riwayat tentang peristiwa yang sama dalam Tarikh At-Tabari sebelumnya. Di samping campurlah dengan yang cerita-cerita daripada lain tu. So itulah kesinambungan dalam mukadimah tu. Sebenarnya inilah memang standard style penulisan sarjana terdahulu. Dalam mukadimahnya akan diterangkan, akan juga dicerahkinkan bagaimana kaedah-kaedah penulisannya dan kenapa sebab dia menulis apa semua. Lepas tu sikit berkenaan dengan yang tadi kerajaan yang Alif masukkan tadi. Salah satu selain daripada Salahuddin, iaitu ataupun kerajaan Ayyubiyah, kita boleh juga ambil kira satu lagi kerajaan yang kita boleh kata agak kehadapan ketika itu, iaitu kerajaan Zanki. Okey, di pimpinan Nuruddin Mahmud Zanki, untuk yang kita boleh katakan beliaulah yang mengetuai ketenteraan ketika itu bersama dengan Salahuddin lah, tapi dalam perang yang berbeza untuk menentang tenteraan Salib ketika itu. Jadi dalam pandangan Alif tadi yang katakan sultan yang mana yang dirujuk itu, boleh jadi Salahuddin, boleh jadi juga si Nuruddin Zanki. Sebab bukan melihat kepada gelaran-gelaran yang diberikan tu, tak jelas juga siapa namanya. Jadi kalau nak tahu, Ustaz pun tak jumpa ya, Ustaz? Ya? Ustaz pun tak dapat tu dah. Saya pun tak jumpa lah kat mana. Kalau kajian Ustaz ada? Saya rasa benda ni kita kena tengok dekat jilid akhir, nanti baru jumpa siapa namanya. Okey. Dia contemporary sebab walaupun Ibnu Asir ni dia menulis dahulu, tapi dia menulis sehingga zaman dia. Jadi kita nak tengok, kalau nak tahu tu kena tengok jilid terakhir lah, siapa yang dimaksudkan sebenarnya tu. Biasalah style-style orang dulu. Diorang dulu pun kan dia suka guna gelaran. Kita mungkin sebab Kamil Fitarih ni saya tak belajar secara direct. Saya banyak baca sendiri dan tebuk-tebuk lah. Macam Alif kata tadi lah, kita belajar sejarah, kita banyak main tebuk-tebuk je. Yang mana yang rasa nak baca je kita baca, tak baca secara semuanya. So bila dah kata ada kelas itu, saya saja join nak review balik. Jadi mungkin jawapan kepada yang kata siapa raja yang dimaksudkan tu, kita boleh jumpa dalam jilid terakhir nantilah. Itulah sedikit sebanyak pandangannya. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Yang lain ada apa-apa persoalan ataupun pandangan nak disampaikan? Ikram tu ada tu, boleh suara sikit ikut Ikram, jangan duduk senyap je. Tak ada. Okey. Faham. Daripada Turki tu ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam ni line saya sangkut-sangkut lah. So banyak juga poin yang saya terlepas tadi, yang saya kena tengok balik lah nampaknya siaran ulangan. Tapi apa pun saya ingat terima kasih juga pada Ustaz Alif dan juga Ustaz Fatin, ya, risalah yang beliau linkkan tu, tulisan jurnal tu ya. Dan tu pun dapat membantu saya memahami gambaran sedikit sebanyak lah, gambaran
apa yang cuba dibawa oleh Ibn Athir dalam Al-Kamil. Dan ada satu poin yang menarik perhatian saya yang juga ada disebut, yang mana kitab ini ditulis atas rangsangan pemerintah waktu tu. Jadi saya tengok disentuh juga manfaat-manfaat, kelebihan-kelebihan dan kepentingan menekuni sejarah yang juga disentuh Ustaz Fatin tadi. Saya ingat ni satu pengajaran juga yang agak penting, yang mana masa kini walaupun ada penekanan kita untuk perhatian kepada sejarah tu, tapi kadang-kadang pembawaan sejarah itu ada beberapa orang kata miss lah. Dalam konteks sejarah itu cuba dibawa dalam konsep bahasa sekarang cuba dihypekan ya. Kalau kita tengok dalam konteks hari ini sudah ada, memang ada satu kebangkitan minat kepada sejarah tu, tapi kadang-kadang kita lihat sejarah itu cuba dibawa dalam kaedah yang disensasikan. Seperti kita lihat sejarah-sejarah Melayu sendiri, walaupun riwayat itu tak berapa jelas, tak berapa kukuh, tapi dibawa dengan usaha untuk mensensasikan ataupun menaikkan semangat. Walaupun daripada satu segi nampak agak baik, mungkinlah ada niat-niat baik yang nak dibawa supaya kita mencintai, memahami dan juga mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini hasil daripada perjuangan sejarah orang dahulu. Tapi saya ingat itu juga kita perlu imbangkan kembali dengan apa yang dibawa, metod yang dibawa oleh Ibn Athir ini, yang mana pentingnya kita membina pemahaman sejarah itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Sebab walaupun pada pandangan kita bagus ada kecenderungan untuk kembali menghayati sejarah, tapi kita lihat bagaimana kecintaan yang dimana daripada penceritaan yang dhaif atau palsu tu akhirnya dia tidak akan kekal lama. Pada pandangan saya, nilai sejarah yang kita nak bawa pada hari ini penting untuk kita ketahui dan juga disandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih. Mungkin poin itu yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Yang pertama adalah penting untuk kita kembali menekuni sejarah umat Islam amnya dan juga sejarah wilayah kita khususnya. Dan yang kedua adalah pada kita menekuni sejarah itu kita perlu kembali kepada riwayat-riwayat yang sahih, kerana riwayat yang sahih ini je lah yang dapat kita, insya-Allah kita dapat bina, dapat kita hayati dan tekuni. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, yang mana surah Kahfi itu diberi penekanan bahawa penceritaan dia adalah naba'uhum bil haq, ya, satu kisah yang benar. Dan kita lihat macam mana sebenarnya kesan surah Al-Kahfi tu bila kita baca pula setiap Jumaat, dia memang memberi dorongan semangat yang luar biasa kalau orang yang menghayati kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Alif ada nak komen? Saya betul lah, saya setujulah dengan apa yang disebut oleh Ustaz Fatin dan juga Cik Najmuddin. Jadi itulah realiti kita hari ini. Tak boleh lah kita kata apa, dia ada dua, kita boleh nampak lihat ada dua kelompok. Satu yang bersemangat tanpa kita kata ada asas ilmu, dan satu lagi yang bersemangat juga tapi tak tunjukkan, biasa-biasa, tapi mereka ni ada ilmu. Jadi sekarang ni kita harapkan supaya berlaku keseimbangan lah antara kedua-dua tu, seperti mana yang disebut oleh Cik Najmuddin. Memang kita tidak mahulah ada yang terlampau hypekan sejarah ni melebihi mereka yang alim ataupun betul-betul memiliki ilmu dalam bidang sejarah tu. Itulah yang saya boleh katakan, kita ni antara usahanya lah untuk kita menyeimbangkan kembali, insya-Allah. Tapi jap, saya tengah cari satu kitab jap. Nak contoh tak apa. Sementara tu mungkin boleh buka soalan dulu ke? Bincangan. Berkenaan dengan ni, kalau saya punya respon sikit lah apa yang disebut oleh Saudara Najmuddin tadi. Saya rasa dia adalah satu perkara yang mungkin dia pun berlaku seperti mana apa yang disebut oleh Ibn Athir pada zamannya. Adanya kelompok-kelompok yang mungkin dia ekstrim, orang kata kalau sekarang ni ekstrim kanan, ekstrim kiri lah, macam tu kan. Saya ingat macam di peringkat kita di Malaysia, dia ada fasa-fasa dia. Mungkin yang pertama macam contoh, bila kita boleh nampak dalam 3 tahun lepas lebih kurang lah, bagaimana minat sejarah tu diangkat melalui novel.
penyebab kepada anak-anak muda suka membaca cerita sejarah. Terutamanya tulisan Pak Latif kan. Tetapi sampai satu tahap, walaupun penceritaan itu menarik minat, akhirnya orang mencari kebenaran. Di sebaliknya, rupa-rupanya ada fiction. Dan akhirnya orang pergi mencari pula sumber-sumber yang lebih sahih. Dan itu saya rasa itu adalah fasa-fasa yang mungkin itulah takdir Allah untuk membawa kita kepada sumber yang betul lah. Jadi perkara yang sama saya fikir sekarang ni orang makin mula menceritakan ataupun membongkar kembali sejarah-sejarah Melayu berdasarkan mungkin hikayat dan sebagainya, dan mungkin sebahagian pada mereka mempunyai satu semangat yang berlebihan sedikit tanpa sumber ataupun sandaran yang lebih sahih seperti mana yang mungkin dimaksudkan oleh Najmuddin. Tapi bagi saya ia masih lagi positif kerana di sebalik itu nanti secara naluri kita akan mencari mana yang betul, mana yang tidak kan. Jadi akhirnya akan mulalah bercambahnya kelas-kelas macam seperti mana yang kita buat. Jadi mungkin dari satu sudut yang lain saya nampak masih lagi positif lah walaupun wujud perkara ini. Jadi mungkin Ustaz Fatin tadi sebut Saudara Ikram boleh kongsikan sesuatu. Silakan. Tak ada. Okey, bismillah. Ya. Ini sebenarnya lebih kepada bidang saudara Ikram sebenarnya yang sedang mengkaji. Ingat saya lah, tak tahulah kalau ada tukar pensejarahan kolonial Melayu dan juga pasca kolonial Melayu. Jadi mungkin lebih dekat dengan bidang kajiannya. Cuma sedikit ulasan ya berkenaan dengan persoalan daripada dan juga kenyataan Tuan Najmuddin tadi. Ini ialah satu, ini hanya lanjutan daripada kajian tesis saya. Kajian tesis saya adalah berkenaan pensejarahan Melayu Islam di alam Melayu oleh seorang ulama iaitu Syekh Ahmad Al-Fatani dalam kitabnya Hakikat Azhar wa Rayahid. Di dalam kitab Hakikat Azhar ni, Syekh Ahmad dia buat satu kenyataan yang bila saya baca kenyataan ni barulah saya faham kenapa masyarakat Melayu ni sekarang macam ni lah. Kenyataan beliau adalah sesungguhnya lebih kurang macam inilah ayatnya. Bangsa Melayu itu bukanlah satu bangsa yang minat akan sejarah dan tidaklah begitu mengambil perhatian terhadap keilmuan sejarah itu. Inilah kenyataan oleh Syekh Ahmad dan pandangannya terhadap masyarakat Melayu pada zamannya dan zaman sebelum-sebelumnya lah. Jadi walau bagaimanapun disebabkan itu juga Syekh Ahmad nyatakan dan atas sebab ini juga aku menulis satu karya sejarah dengan tujuan moga-moga orang Melayu bangsa aku ini akan minat untuk membaca sejarah. Maka itulah yang membawa kepada metodologi penulisan Syekh Ahmad Al-Fatani yang lebih memfokuskan atau kita katakan mengetengahkan kaedah penulisan sejarah diajarkan kepada orang Melayu melalui kisah-kisah perseorangan atau kisah-kisah tokoh-tokoh berbanding kaedah pensejarahan umum seperti mana karya Al-Kamil fi Tarikh ni. Sebab itulah kalau kita tengok macam mana Tuan Suhail nyatakan tadi dalam 2-3 tahun lepas ada fenomena novel Islami, novel sejarah di Malaysia yang dipelopori ramai lah, termasuklah salah seorang pelopor ulungnya Abdul kan. Dia dan istilah yang digunakan pun ialah novel sejarah. Jadi bila mana dirujuk kepada Abdul Latif katakan sejarah ni fakta. Kalau kita hanya stick pada fakta, orang tak nak baca. Jadi kita kena masukkan elemen-elemen untuk menarik minat kepada pembaca. Jadi lepas tu atas dia lah. Inilah kenyataan beliau sendiri dalam Tengramah oleh salah seorang guru kami juga, Dr. Nusaf Wan Cik Noh, dalam semasa beliau buat kajian tesis PhD berkenaan dengan novel fiction sejarah. Jadi ini ialah style yang cuba digunakan pada pandangan Pak Latif. Itu sebab orang Melayu ni dia suka cerita sasi macam tu. Jadi makanya bila dah baca dapatlah pengetahuannya. Jadi dan itulah dia tradisinya yang mana Pak Latif kata macam tu, dia jumpa statement yang sama oleh Syekh Ahmad. Saya setujulah dengan statement Pak Latif tadi tu. Jadi itulah satu yang kita boleh lihat dalam kita nak menulis sejarah juga atau kita nak menyampaikan pensejarahan ini.
satu perkara yang kita perlu titik beratkan juga ialah masyarakat itu sendiri. Subjek ataupun kita kata sasaran untuk kita sampaikan sejarah itu, bagaimana cara kita untuk menarik perhatiannya atau menimbulkan minat padanya. Cuma setakat yang saya ketahui, orang Melayu minat dengan style-style macam tu, style-style hikayat. Jadi sebab itulah satu pandangan kajian oleh Dr. Husin Osman di UTHM dalam kajian tesis PhD dia terhadap sejarah Melayu yang menyatakan style hikayat dan legenda yang diamalkan dalam pensejarahan Melayu agaknya adalah satu manifestasi daripada falsafah sejarah Melayu. Sebagaimana ahli Tri nyatakan tadi, kita dalam pengajian sejarah kita ada peringkat-peringkatnya dalam historiografi. Peringkat awalnya ialah kita mengumpul, kemudian kita membaca, tulis, dan yang tertinggi sekali sebenarnya ialah falsafah. Falsafah sejarah ini adalah penceritaan atau kita katakan satu kajian atau pemahaman terhadap apa yang sebenarnya di sebalik fakta sejarah yang ingin disampaikan. Jadinya pandangan Dr. Huslew menyatakan orang Melayu telah mencapai satu tahap kesetaraan yang begitu tinggi, dan ini dapat dinafikan memang orang Melayu ada nilai tinggi hingga kan fakta sejarah itu dia tidak lagi dipertikaikan sebab masyarakat di ketika itu semua dah tahu fakta itu benar. Makanya apa yang tinggal ketika itu adalah untuk pemeliharaan fakta. Sebab itulah itu hikayat-hikayat kita banyak disensasikan. Kita padi keluar emas lah, apa-apa semua tu kan. Kalau baca hikayat-hikayat Melayu, jumpalah benda macam tu. Jadi inilah ceritanya cara pemeliharaan sejarah dalam pelan orang Melayu terdahulu. Jadi timbul masalah bila mana kita cuba untuk mengkaji karya-karya sejarah Melayu ini tapi menurut neraca daripada luar alam Melayu. Itu menjadi satu masalah. Sebab itulah ini kepentingan untuk kita faham nilai kemasyarakatan sebagaimana dinyatakan oleh sejarah. Kita tak boleh pegang pada fakta semata, kita perlu lihat apa yang ada di sekeliling fakta itu juga. Jadinya barulah kita faham macam ni sebab inilah dia menulis sejarahnya macam ni. Terima kasih kan. Menulis sejarahnya macam ni sebab apa? Kita situasi pada zamannya karya sejarah yang ada sama ada jenis macam ni atau macam ni. Jadi buat buat macam ni. Jadilah beberapa perkara yang kita boleh ambilkan. Dan lagi yang kita perlu ambil kira juga, ya walaupun kita mengharapkan dalam kajian sejarah atau apa keilmuan pun kita mengharapkan kepada satu karya yang betul jelas, jujur dengan faktanya tanpa kecenderungan. Tapi hakikatnya sebagai seorang manusia benda itu agak mustahil. Kalau sejujur mana kita sampai ke serta kita akan muyul atau cenderung ke satu aspek. Maka sebab itulah ada pandangan yang mengatakan history is written by the winners. Kan? Itu adalah satu pandangan. Kita kena lihat juga aspek-aspek penulisan sejarah daripada rakyat bawahan untuk memastikan fakta itu bersesuaian atau kita kata tally lah berkenaan dengan sejarah Melayu. Sukar untuk saya nyatakan boleh tengok sendiri cerita Hang Tuah sekarang tak habis dia punya tembungannya. Kalau ikut nilai arkeologinya, Profesor Emeritus Nik Hassan Suhaimi kata Hang Tuah tu wujud. Tapi kalau ikut kata dari karya-karya kesastraan, Profesor Emeritus Ahmad Adam kata Hang Tuah ni tu cerita lain pula. Tafsiran silap terhadap benda ni. Itulah dia tafsiran yang berbeza berdasarkan kepada neraca yang berbeza. Jadi sebaiknya kalau kita boleh adukan antara neraca yang adalah dalam muka sejarah. Terima kasih Ustaz Fatin. Satu pencerahan yang menarik. Ustaz Fatin masih menyebut tentang Tuan Ikram, saya ingat. Boleh tak seminit Tuan Ikram berikan sedikit komentar lah berkenaan dengan sejarah Melayu ni? Atau sebenarnya tak boleh, mikrofon tak berfungsi? Mungkin kalau tak dapat Okay, kalau tak dapat mungkin nanti insyaAllah lah pada sesi yang akan datang. Ustaz Alif ada kata-kata akhir sebelum kita menutup? Jadi mungkin insyaAllah mungkin yang terakhir memandangkan saya teringatlah bila baca Ibn Athir ni, saya teringat satu buku berkenaan dengan sejarah Osmaniyah yang ditulis oleh orang Mesir bertajuk sebab saya lihat ada persamaan yang mungkin kita boleh tengoklah nanti akan datang dari segi bentuk penceritaan berkenaan dengan menyebut nama pemerintah dan juga kelebihan ilmu sejarah. Namanya Tuhfat Al-Halimiyah fi Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah, karya Ibrahim Beg Halim. Ni antara bahan kajian saya lah yang saya rujuk. Jadi macam saya lihatkan tadi, kalau tadi Imam Ibn Athir menyebutkan tentang pemerintah atau sultan, cuma kita tidak nak tahu spesifik lah dalam mukadimahnya siapa sultannya.
Tapi kalau penulis ni Ibrahim Bek Halim ni, dia menyebut secara jelas tentang Sultan yang memerintah waktu itu, iaitu Sultan Abdul Hamid Khan As-Sani. Ini disebutlah. Yang kedua persamaan yang mungkin yang saya dapat sentuhlah kat sini, disebut tentang satu bab khusus tentang Thamaratun Ilmu Tarikh. Thamaratun Ilmu Tarikh. Memang mungkin kita boleh lihatlah apa bentuk persamaannya, tapi kedua-dua penulis kita akan bolehlah buka pembincangan yang akan datang nanti insya-Allah. Cuma nak highlightkan benda itulah. Memang sejarawan yang benar-benar mengkaji sejarah, mereka sampai tahap boleh kita kata mengeluarkan faedah-faedah ataupun kenapa kita belajar ilmu sejarah berbanding hanya cerita tentang riwayat dan catatan sajalah. Mungkin ada faedah yang kita boleh belajar. Mungkin salah satu sudut cabang kajian falsafah sejarah kot. Mungkin kita boleh teroka nanti insya-Allah. Itu saja. Terakhirlah. Okey. Wallahualam. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang hadir dan juga khususnya kepada Ustaz Alif, saudara yang lain, Ustaz Fatin, ya, Nasuha, Tuan Ikram, Encik Najmuddin, Nakib, kerana bersama dengan kita sehingga ke penghujung kelas. Dan insya-Allah untuk akan datang kita akan teruskan pada masa yang sama, dan sebarang perubahan ataupun makluman boleh kongsikan, saya akan kongsikan dalam Telegram. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin ada perkongsian yang lain boleh juga dikongsikan di dalam tu. Dan terima kasih banyak dan insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Kepada Ustaz Alif dan juga Najmuddin, saya minta tunggu sebentar lah. Ya. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.